Dalam kali ni korang akan belajar macam mana diode tu berfungsi. Yang pertama, lepas tu yang kedua korang akan belajar macam mana diode berfungsi sebagai rectifier, dan yang ketiga korang akan belajar tentang kapasitor. Okey. Pertama sekali, kita akan tengok apa fungsi diode. Diode ni fungsi dia adalah membenarkan arus mengalir dalam satu arah sahaja. Okey. Jadi maksudnya dia akan melakukan perubahan dalam arus ulang-alik, sebab arus ulang-alik ada separuh bintang positif dan separuh bintang negatif. Tapi tak ada masalah lah untuk arus terus, sebab arus terus memang mengalir dalam satu arah saja. Okey. Kita akan tengok kat sebelah ni macam mana diode tu berfungsi. Okey, kita tengok dekat simbol diode dekat sini. Kita perasan ada satu palang dengan satu segitiga kat sini. Okey, untuk kita mudahkan faham, kita anggap sebagai simbol tu sebagai satu gabungan antara simbol pause dan juga simbol play. Maksudnya dekat sini dia sebenarnya dia menganggap benda ni adalah daripada simbol tu sendirilah. Secara logiknya kalau ikut konsep yang kita pakai ni, maksudnya kalau arus masuk melalui segitiga iaitu button play, arus boleh melengkap ke litar. Okey, tapi kalau arus melalui palang ataupun simbol pause yang kita anggap dekat sini, arus tak boleh nak melalui litar sebab dia terhenti. Nanti kita tengok dia kena mengena dengan voltaj simpang dan sebagainya. Okey, kita tengok dekat sini. Okay, kita tahu bahawa diode semiconductor tu adalah gabungan antara jenis P dengan jenis N. Jadi, jenis P ni dia adalah positif. P ni adalah positif. Dia terdiri daripada lohong. Dan jenis N ni pula dia adalah negatif. N negatif. Dia adalah dia terdiri daripada elektron. Dan lapisan susutan ni adalah elektron yang elektron ada dekat jenis P yang sepatutnya lohong. Okey. Lepas tu lohong yang dekat jenis N yang sepatutnya elektron. Okey. Kita tengok dekat pincang ke depan. Okey, yang mana arus mengalir daripada sini ke sini, pincang ke depan. Jadi bila arus dialihkan daripada simbol segitiga ke palang, maksudnya ini adalah tadi kita anggap sebagai button play. Jadi arus tu masih boleh mengalir untuk melengkapkan litar. Jadi bila arus tu mengalir, pergerakan tu adalah, maksudnya lohong akan kembali ke jenis P, okey, dan elektron akan kembali ke jenis N. Okey. Jadi bila lohong tu kembali ke positif dan negatif tu kembali ke dan elektron kembali ke negatif, maksudnya tempat asal diorang, jadi lapisan susutan tu dia akan menipis. Jadi bila lapisan susutan ni menipis, rintangan diode tu dia akan berkurang. Okey, sebab untuk mengalihkan arus, voltan yang perlu dialihkan tu dia mesti lebih besar daripada voltan simpang. Jadi kalau simpang tu dah negatif, maksudnya voltan simpang tu juga akan berkurang. Jadi bila voltan simpang berkurang, voltan untuk kita overcome voltan simpang tu mestilah yang diperlukan tu lagi kecil. Okey. Jadi arus boleh mengalir lah dengan voltan yang lebih sikit untuk meretasi voltan simpang. Okey, lepas tu kita tengok pincang songsang. Okey, bila pincang songsang ni maksudnya arus mengalir dari sini juga, tapi dia akan jumpa pause dulu tu. Okey, jadi kenapa kalau dia jumpa lambang palang tu, simbol palang tu ataupun kita anggap sebagai pause tadi tu, dia terberhenti? Okey. Sebab dekat sini kalau macam tadi, elektron ni dia akan kembali ke dia punya asalan ni, sepatutnya ni P kan. P N. Very good. Untuk simbol dia lah. Okey, ni adalah N lah, ni P. Okey, bila dalam pincang songsang, lohong tu dia tak cenderung untuk bertukar tempat dengan elektron ni. Okey. Tapi sebaliknya, elektron dengan lohong tu dia bergerak ke arah bertentangan. Okey, maksudnya elektron ke arah sini, kita tengok anak panah ni, dan lohong tu ke arah sini. Jadi bila dia tak cenderung untuk bertukar tempat, maksudnya voltan simpang ni yang bahagian sini ni, dia punya lapisan susutan tu dia akan menebal. Jadi bila dia menebal, maksudnya voltan simpang pun akan jadi besar. Okey, bukan voltan simpang besar, rintangan diode tu akan bertambah. Jadi voltan simpang tu besar lah sebabkan rintangan tu bertambah. Jadi bila nak mengalihkan arus, voltan yang lebih tinggi diperlukan. Tapi bila lapisan susutan tu dah bertambah, maksudnya voltan yang kita alihkan tu dia tak dapat nak overcome voltan simpang, jadi arus pun tak boleh mengalir. Okey. Jadi kita tengok dalam modul kita. Okey. Sekarang kita akan tengok sambungan pincang ke depan. Kita terangkan balik yang tadi. Okey, kita nampak kat sini dia cakap ada simpang PN kat sini Dan ini adalah bekalan voltan. Kenapa ni adalah positif, ni adalah negatif? Maksudnya ini kalau ini P ni N, maksudnya simbol dia adalah macam inilah kan. Okey. So arus mengalir ke arah sini.
daripada positif ke negatif. Okey. Jadi dalam sambung pincang ke depan, diod jenis P disambungkan ke terminal positif. Okey. Yang positif kat sini, ni negatif. Maksudnya N jenis N disambungkan ke terminal negatif. Jadi voltan sel lebih besar daripada voltan simpang. Okey. Maksud voltan sel tu adalah bekalan voltan yang dibekalkan oleh bekalan voltan ni lah. Okey. Jadi lapisan sasutan dia akan menipis dan rintangan diod menurun. Arus yang besar boleh mengalir melalui diod lah, dari X ke Y. Jadi pentor pun akan menyala. Okey, kalau macam ni, kita tengok kat sini. Beza dekat simpang PN ni dengan lapisan susutan ni. Lapisan susutan ni dia lebih tebal. Okey, berbanding yang dekat sini ni. Okey. Jadi dalam sambungan pincang songsang, diod jenis P disambungkan ke terminal negatif. Okey, dan diod jenis N disambungkan ke terminal positif. Maksudnya, kita dekat sini lah. Okay, walaupun dia simbol dia masih lagi macam ni. Okay, tapi yang dekat sini dia dipasang negatif, dekat sini dipasangnya positif, dekat sini dipasang negatif. Okay. Jadi arus tu akan mengalir daripada ke arah sini lah. Maksudnya dari sini ke sini kan. Okay, jadi voltan sel tu dia akan lebih rendah daripada voltan simpang sebab lapisan susutan tu dah menebal. Jadi voltan simpang tu dia akan bertambah juga. Okay. Jadi bila lapisan susutan tu tebal, maksudnya voltan simpang pun akan bertambah. Okay. Kita tengok macam mana diod ni dia berfungsi sebagai rectifier. Okay, pertama sekali kita nak tahu apa maksud rectifikasi. Okay, rectifikasi tu dia adalah proses menukarkan arus ulang alik kepada arus terus yang kita dapat tengok daripada skrin CRO lah. Okay. Jadi kita akan tengok pertama sekali adalah rektifi setengah gelombang yang mana hanya melibatkan satu diod dekat sini. Okay. Macam tadi kita belajar, maksudnya dekat sini kita ada button play yang maksudnya arus boleh mengalir. Okey. Dan kita ada simbol palang dekat sini yang arus tak boleh mengalir. Okey, jadi kita lukis arus. Okey. Okey. Bila dah sampai sini, disebabkan dia arus ulang alik, okey, dia akan patah balik. Tapi bila dia patah balik, dia akan jumpa dekat palang ni. Okay, bila dia jumpa dekat palang ni, arus tak dapat melekatkan litar. Jadi sebab tu nanti dekat skrin CRO kita akan dapat macam ni. Okay. Sebab ini adalah bahagian di mana arus ni tak dapat lalu tadi. Okay. Dan yang lengkung ni, ini adalah yang arus yang berwarna biru pekat ni lah tadi. Maksudnya dia boleh mengalir sebab dia melalui simbol segitiga ni. Okay. So macam tadi kita ingat diod fungsi dia adalah untuk memastikan arus mengalir dalam satu arah saja. Okay. Seterusnya kita akan tengok rektifikasi penuh gelombang yang menggunakan 4 diod lah. Okay, jadi macam mana dia boleh jadi? Macam mana output tu boleh jadi macam ini daripada input yang mana graf dia berbentuk graf sine lah. Okay, jadi pertama sekali apa-apa pun kalau kita jumpa litar rektifikasi ni, kita lukis arus dia dulu. Okey, kalau korang perasan dekat sini, dia punya arus tu langsung tak terganggu dengan mana-mana simbol palang. Okey, maksudnya semua melalui simbol segitiga yang membenarkan diorang arus ni mengalir. Jadi sebab tu berbanding dengan rektifikasi setengah gelombang ni, dia ada bahagian yang mana arus tak mengalir sebab dia berjumpa dengan palang. Tapi dekat sini dia tak ada berjumpa dengan palang. Jadi dekat sini graf dia tak ada bahagian-bahagian yang rata. Okey, sebab arus semua dapat mengalir. Okey, banding rektifikasi setengah gelombang dengan gelombang. Okey. Seterusnya kita akan tengok macam mana kapasitor ni dia menjadi sebagai perata arus. Okey, kita lihat kat sini kapasitor ni dia adalah alat yang boleh menyimpan cas elektrik, yang pertama. Yang kedua, boleh meratakan bentuk gelombang bagi output yang telah direktifikasikan. Okey, yang kita belajar tadi ni output dia output nombor 1, output nombor 2 ni, macam mana kapasitor boleh berfungsi untuk meratakan bentuk gelombang dia. Okey, dan dia boleh menghasilkan arus ulang alik dan arus terus. Baik, konsep dia output daripada litar rectifier tu dia boleh diratakan dengan menyambung sebuah kapasitor
melintasi suatu perintang ataupun beban. Okay, kita tengok contoh lita dekat sini lah. Okey, kita baca kat sini ni adalah kapasitor. Ni kapasitor ni. C kapasitor. Dan ini adalah untuk rintangan lah. Perintang ini adalah single bintang. Maksudnya kapasitor tu dia dipasang merentasi. Okey, dia merentasi suatu perintang ataupun beban. Jadi dia kita tengok contoh lita kat sini dia dipasang merentasi perintang lah. Okey, ini adalah contoh secara konsepnya macam mana kapasitor tu berfungsi untuk meratakan gelombang output. Okey, untuk arus lita rektifikasi. Okay, kita tengok yang pertama. Semasa sambungan pincang ke depan, okey, kita ada separuh kita arah positif, okey. Kapasitor akan dicaskan. Maksudnya bila dekat ini arus akan mengalir daripada sini dulu dan dia akan melalui simbol segitiga. Maksudnya dia boleh mengalir. Jadi dia akan mengalir ke seluruh lita lah. Okey. Jadi bila arus tu dia mengalir dekat kapasitor ni dia akan menyimpan tenaga tau. Dia akan dicaskan, dia akan menyimpan tenaga dalam diri dia. Kapasitor ni berfungsi, tadi kita tengok nombor 2, fungsi dia nombor 1, fungsi dia adalah menyimpan cas elektrik. Jadi dia akan menyimpan cas elektrik dalam kapasitor ni. Okey. Jadi apa guna kenapa dia boleh meratakan gelombang tu adalah dengan bila kita belajar bila arus tu mengalir dekat sini. Okey. Dia tak boleh mengalir sebab dia akan jumpa palang ni. Jadi bila semasa sambungan pincang songsang, okey, itu separuh kita negatif. Okey, tadi dah separuh kita positif kan. Jadi dia akan mengalir daripada arah bertentangan lah. Separuh kita negatif. Arus tak mengalir melalui kapasitor dan beban. Okey. Sebab arus tak boleh mengalir sebab dia dihalang oleh daya tu. Sebab daya memastikan arus mengalir dalam satu arah kan. Jadi bila dia arah bertentangan, arus tak boleh mengalir. Jadi apa guna kapasitor ni untuk tenaga yang dia dah simpan tadi tu, dia akan membebaskan balik. Dia akan nyacas untuk mengekalkan beza keupayaan merentasi beban. Okey, apa yang dimaksudkan? Maksudnya walaupun benda tu tak ada arus mengalir, tapi disebabkan cas oleh kapasitor ni dia boleh menyebabkan masih ada beza keupayaan yang merentasi beban. Okey. Jadi kalau nak tengok kenapa macam mana dia boleh ratakan gelombang, kita tengok dekat lita rektifikasi separuh gelombang. Bila kapasitor dicaskan, ini adalah bahagian yang mana sepatutnya tak ada arus, okey? Sebab arus tu dia berarah bertentangan. Tapi disebabkan wujudnya kapasitor tu nyas cas dekat sini. Jadi sebab tu gelombang tu boleh diratakan. Sama macam rektifikasi penuh gelombang. Okey, so konsep dia sama je. Yang mana kapasitor tu dia dicaskan dengan dia dinyascaskan, dia efek pada bentuk gelombang tu. Sebab bila kat sini yang bahagian sini ni sebenarnya adalah menurun kan. Maksudnya arus tu dia tak menurun. Dia dikekalkan oleh kapasitor tu disebabkan tu dia rata. Okey. Jadi kalau kita tengok untuk lita ni, kita tengok untuk lita rektifikasi setengah gelombang ni dengan rektifikasi penuh gelombang, dua-duanya dia jadi rata disebabkan kehadiran kapasitor itu sendiri.